Ada 3 jenis ubat boleh digunakan untuk rawatan COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ketiga-tiga ubat berkenaan telah sedia ada di Malaysia dan turut digunakan untuk merawat penyakit lain. Ubat berkenaan adalah ubat kloroquine, hidroksikloroquine dan kombinasi lopinavir-ritonavir. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Semakan Pangkalan Data Produk Berdaftar Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan KKM mendapati 3 jenis ubat itu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Bekalan ubat-ubatan yang perlu diimport seperti Favipiravir dan Remdesivir akan sentiasa dimudah cara oleh KKM bagi kegunaan rawatan COVID-19. Bagi ubat kajian Remdesivir, Malaysia telah dipilih oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk terlibat dalam kajian klinikal. NPRA akan membawa masuk produk kajian klinikal terbabit ke Malaysia secepat mungkin. Manakala bagi ubat Favipiravir, KKM sedang berusaha mendapatkan ubat itu daripada pembekal. KKM akan menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan kualiti dan keselamatan serta keberkesanan ubat-ubatan terjamin. Di Johor, penduduk kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam menjalani saringan berikutan 2 lokasi itu mencatatkan jumlah tertinggi kes positif COVID-19. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor, R. Widyanandan berkata, langkah itu bertujuan kesihatan penduduk selain memutuskan rantaian jangkitan wabak itu di kawasan berkenaan. Pihaknya berharap semua penduduk memberi kerjasama kepada petugas kesihatan untuk kebaikan bersama dan patuh kepada arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Agensi penguatkuasa seperti tentera dan polis akan terus meningkatkan pemantauan melalui rondaan dan sekatan jalan selain melaksanakan proses nyakuman. Beliau turut menegaskan bekalan makanan asas di kawasan PKPD telah diagihkan sejak 27 Mac lalu dan bekalan setakat ini diuruskan dengan baik. Sehingga semalam katanya Johor melaporkan penambahan sebanyak 26 kes baharu COVID-19 menjadikan sebanyak 285 kes dan 7 kematian dicatatkan. Setiap agensi kerajaan perlu mempunyai data yang lengkap penerima manfaat pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman, setiap proses permohonan perlu dipermudahkan tanpa kerenah birokrasi yang menyusahkan. Katanya kaedah permohonan juga perlu dipelbagaikan dan tidak hanya dengan menggunakan kaedah dalam talian. Mereka yang tidak mempunyai akses yang lengkap, misalnya yang berada di pedalaman termasuk petani, penoreh getah atau nelayan dan mereka yang berpendapatan harian sukar menerima manfaat sekiranya tidak dibantu. Ujar Profesor Dr. Abdul Rahim, setiap agensi kerajaan perlu menjejaki setiap golongan sasar. Jadi pada saya, kerisauan ataupun concern saya adalah lebih kepada pengagihan bantuan pakej rancangan ini. Dan ini penting sebagai contoh, skim mikrokredit, ada pertambahan dari sudut bajet yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi yang penting adalah golongan peniaga kecil ini perlu dibantu dan mereka perlu mendapat pengagihannya secepat mungkin, seadil mungkin, secekap mungkin. Tambahnya, walaupun pakej rancangan ekonomi terbabit bersifat jangka pendek, tetapi kesan ekonominya boleh bersifat jangka panjang. Profesor Dr. Abdul Rahman yang juga profesor di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM menyifatkan pengumuman pakej prihatin berkenaan tepat pada waktunya dan perlu dilakukan segera bagi membendung impak ekonomi yang lebih teruk akibat penularan wabak COVID-19. Ini pula reaksi daripada Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia PPKSM mengenai pakej prihatin. PPKSM menyifatkan bantuan kerajaan itu akan mengurangkan kesan yang dihadapi pengusaha kantin berikutan Perintah Kawalan Pergerakan.
Sebelum ini, drone digunakan pada waktu siang bagi mengawal dan memantau pergerakan orang awam sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Kini ia diperluaskan pada waktu malam. Drone telah digunakan bermula malam tadi bagi memantau pergerakan orang awam di pusat bandar serta di sekitar Lembah Kelang selain turut digunakan di kawasan zon merah wabak COVID-19. Khidmat lebih 10 unit drone digunakan. Ia dilengkapi teknologi pengesan haba dan pembesar suara yang mampu memantau pergerakan individu secara lebih meluas di kawasan sempit. Selain berupaya memberikan siren amaran dan nasihat kepada masyarakat untuk mematuhi PKP dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Cara sebegini dilihat efektif kerana masih ramai individu gagal mematuhi arahan apabila masih banyak kenderaan dilihat berada di jalan.